Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wakil Kumpulan 3 akan membentangkan kajian kesejarah tingkatan 5 yang bertajuk Latar Belakang dan Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Ahli kami ada 5, yaitu Junaidil, saya, Aaron, Farizul, Azwansyah, dan Mustafa. Pemetaan masalah yang kami dapati ialah kajian kes ini memberi pendekatan terhadap persoalan latar belakang dan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Kajian ini akan memberi keutamaan kepada asas pembentukan perlembagaan. Selain itu, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan juga turut dikaji. Akhir sekali, kajian akan menghuraikan kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Seterusnya, objektif kajian. Dalam melaksanakan kajian kesejarah ini, terdapat beberapa objektif yang ingin kami capai. Antaranya ialah untuk mengetahui asas pembentukan perlembagaan. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Dan yang ketiga, untuk mengkaji kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Terdapat pelbagai kaedah yang telah kami gunakan dalam melengkapkan kajian kesejarah ini. Antaranya ialah kaedah rujukan, yaitu merujuk beberapa laman sesawang di internet berkaitan kajian kes yang dijalankan. Yang kedua, kaedah lisan yang berbentuk temu ramah temu bual, pemerhatian yang kami dapat melalui pemerhatian terhadap sesuatu perkara. Hasil dapatan yang pertama ialah asas pembentukan perlembagaan. Ia terbahagi kepada dua, yaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggris. Undang-Undang Negeri Melayu menjadikan raja sebagai pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Negeri Melayu juga menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Seterusnya, Undang-Undang Inggris dikenali sebagai Charter of Justice, COF, yang diperkenalkan di negeri-negeri Selat oleh British. Di samping itu, di Sabah juga terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Hasil dapatan yang kedua ialah sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan pada tahun 1877 telah menjadi mesyuarat pertama Majelis Negeri Perak yang dipengerusikan Raja Muda Yusuf menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majelis Negeri Perak berperanan menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Seterusnya, pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majelis Undangan Negeri. Undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu digubal oleh Majelis Persekutuan. Di samping itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Akhir sekali, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dikenali sebagai Suruhanjaya Reit yang berkuat kuasa pada 31 Agustus 1957. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Hasil dapatan yang ketiga ialah, antara kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara, ialah dapat menjamin kestabilan politik. Hal ini demikian karena menjadikan perlembagaan dalam menentukan corak pemerintahan. Selain itu, keharmonian rakyat terjamin. Hal ini demikian karena dengan mendaulatkan perlembagaan negara mampu menjamin keadilan sosial antara kaum. Seterusnya, menjamin keselamatan rakyat. Hal ini demikian karena undang-undang negara sentiasa dipatuhi. Akhir sekali, memastikan pentadbiran dan pemerintahan lebih telus dan adil. Hal ini demikian karena pemerintah lebih amanah dan bertanggung jawab dalam mengurus pentadbiran negara. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berdaulat terhadap perlembagaan negara agar meraih negara yang maju dan harmoni.
Kesimpulannya, banyak maklumat mengandungi nilai murni yang kami dapat sepanjang menjalankan kajian kesetingkatan. Sejarah amatlah penting dan bukan hanya sekadar untuk direnung dan ditonton untuk generasi pada masa kini, malah generasi akan datang akan mewarisi segalanya untuk dipelajari di masa akan datang. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sebuah negara. Asas pembentukan perlembagaan terdapat dua, yaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggris. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ini bermula pada tahun 1877 sehingga 1957, di mana perlembagaan persekutuan Tanah Melayu 1957 telah dikuatkuasakan dan menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Ciri utama perlembagaan persekutuan terbahagi kepada dua, yaitu ciri tradisional dan ciri modern. Ciri tradisional merangkumi kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Manakala ciri modern pula mengenai kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan kewarganegaraan. Perlembagaan persekutuan dipindah selepas pembentukan Malaysia. Pindahan tersebut dibuat dengan memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa seperti struktur mahkamah atasan, pembentukan mahkamah tinggi Borneo dan jawatan yang di Pertuan Negeri. Jelaslah bahwa sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mempraktikkan dan mematuhi undang-undang yang telah digubal serta dilaksanakan dalam perlembagaan persekutuan. Hal ini dikatakan demikian karena ia dapat membentuk perpaduan rakyat, menjamin keamanan dan kedaulatan negara. Dengan mematuhi undang-undang negara, ia akan dapat menerapkan nilai berdisiplin dalam diri mereka. Kumpulan kami telah membuat beberapa rujukan berdasarkan sumber-sumber di bawah. Pertama, orang sumber yaitu Puan Nurhayati binti Abdul Hakim. Kedua, buku teks sejarah tingkatan 5. Ketiga, penulis yaitu Dr. Moh bin Samsudin dan Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali dan lain-lain.